Selamat sejahtera, cikgu ucapkan pada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit 3, iaitu hidup bermoral pemangkin kesejahteraan. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid, jangan lupa like, sharekan video ini kepada rakan-rakan lain dan tekan button subscribe. Jom belajar. Baiklah, murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita dengan memahami kepentingan mempelajari moral. Sebelum itu, murid-murid sudah belajar unit 1, iaitu kenali moral. Apakah perbuatan baik, benar dan patut yang perlu kamu amalkan dalam sudut perbuatan moral. Dan unit 2, kamu sudah belajar tentang hidup bermoral. Mengapa kamu mengamalkan cara hidup bermoral dan apa kepentingannya kamu mempelajari moral untuk unit 3 pada kali ini, iaitu yang pertama ialah menjadi insan yang berakhlak mulia. Ini adalah isi yang pertama lah, menjadi insan yang berakhlak mulia. Okey, kenapa kita nak menjadi insan yang berakhlak mulia? Okey, supaya menjadi seorang yang boleh berfikiran secara rasional serta mengamalkan ajaran agama di samping mengamalkan prinsip nilai-nilai moral yang seharusnya ada dalam diri murid-murid. Jadi murid-murid kena ingat, kamu kena amalkan amalan moral, nilai-nilai moral dalam hidup anda. Contohnya sentiasa menjaga maruah diri. Kamu kena jaga maruah diri awak lah, jaga nama baik diri dan keluarga dengan mentaati ibu bapa, nasihat guru, belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Jadi kamu secara tidak langsung akan menjadi insan yang berakhlak mulia di samping membentuk diri menjadi seorang yang bestari, kebestarian diri yang tinggi. Sebenarnya murid-murid, kalau kamu tidak mahir dalam bidang akademik, kamu tidak pandai dalam bidang akademik, tetapi kamu adalah seorang yang mahir dalam bidang lain. Contohnya bidang sukan, contohnya bidang teknik dan vocational ataupun apa-apa bidang. Jika kamu pakar, kamu boleh berusaha bersungguh-sungguh dan dalam masa yang sama kamu melakukan kebaikan. Jangan sesekali kamu melanggar peraturan dan undang-undang negara sehingga menjejaskan nama baik. Oleh itu, sikap kamu yang berjaya dalam bidang yang kamu ceburi, walaupun sukan sekalipun, akan menjadi insan yang berakhlak mulia di samping mengamalkan ciri-ciri hidup beragama dan moral. Baik, yang kedua, kita tengok apakah kepentingan mempelajari moral, iaitu mempunyai nilai sejagat. Kamu kena ada nilai yang sejagat yang perlu kamu amalkan dalam kehidupan anda. Kenapa? Kerana anda akan menghayati dan mengamalkan nilai murni yang diterima oleh semua orang di dunia ini. Mana-mana manusia yang berbilang kaum dan berbilang agama, sekiranya mereka sentiasa hormat antara satu sama lain, mereka menerima serta hormati dan memahami sensitiviti kaum lain, maka kita akan secara tidak langsung dapat mengamalkan nilai-nilai sejagat. Dan nilai sejagat inilah yang membentuk diri kita hidup dengan lebih aman. Seterusnya, kepentingan mempelajari moral yang ketiga ialah membentuk perpaduan. Secara tidak langsung kamu telah membentuk semangat perpaduan dalam diri kamu dalam kalangan murid. Okey, kenapa cikgu? Kenapa kita nak membentuk semangat perpaduan? Okey, perpaduan ini dapat dibentuk melalui jalinan kerjasama, toleransi, sikap tolong-menolong dan sebagainya, secara tidak langsung dapat mewujudkan suasana hidup muafakat ataupun semangat hidup bekerjasama untuk hormat menghormati dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Jadi masyarakat akan hidup harmoni dan bersatu padu. Awak akan dapat hidup bahagia, aman dan mempunyai kawan yang berbilang kaum. Kawan-kawan awak banyak.
kaum. Contohnya Melayu, kaum India, kaum Cina, kaum Iban, kaum Murut, kaum Kadazan, orang asli, banyak. Jadi apabila kita mengenali budaya dan tradisi masyarakat ataupun rakan-rakan kita, maka secara tak langsung kita dapat wujudkan kerjasama dan mengamalkan cara hidup yang harmoni. Dan secara tidak langsung kita dapat mewujudkan perasaan hormat menghormati, perasaan yang hormat ataupun perasaan friendly kepada rakan-rakan kita walaupun berbeza amalan dan agama, ajaran agama. Justru cikgu minta kamu semua supaya menanamkan sikap mufakat dalam diri kita, tolong menolong, hormat menghormati dan saling bertoleransi antara rakan-rakan kita yang berbilang kaum supaya hidup kita lebih aman, semangat kekitaan kita tinggi dan menjadi pelajar yang cemerlang di samping dapat meningkatkan nama negara di pesada dunia. Dan seterusnya ialah kepentingan mempelajari moral, iaitu mengamalkan nilai ataupun kesejahteraan sejagat. Isu sejagat di Malaysia ini terlalu banyak untuk diceritakan. Tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia, kamu perlu peka. Peka terhadap apa? Terhadap isu-isu sensitiviti yang terdapat di Malaysia. Bagaimana kita nak atasi isu-isu sejagat yang berlaku demi apa? Kebaikan hidup bersama, kesejahteraan. Kita nak hidup kita sejahtera, aman dan bahagia. Apa yang perlu murid-murid buat ialah berusaha menjaga alam sekitar. Ini contohlah, contoh. Isu alam sekitar, isu sejagat. Kenapa cikgu kata isu sejagat? Kerana ia melibatkan seluruh kawasan di Malaysia. Kalau berlaku pencemaran udara, jadi semua kawasan akan terlibat dan semua rakyat Malaysia akan menjadi mangsa. Jadi sama-sama setiap rakyat Malaysia perlu sama-sama menjaga kebersihan alam sekitar daripada tercemar. Itu adalah salah satu contoh isu. Selain itu, Malaysia komited isu keamanan sejagat ini diiktiraf di negara luar kerana Malaysia berjaya mengatasi isu-isu ini daripada berlakunya ancaman peperangan ataupun rusuhan kaum. Kenapa? Kenapa benda ini penting, murid-murid? Kenapa benda ini perlu ditekankan supaya dapat menghindari pertelingkahan demi keamanan dan keharmonian hidup kita membilang kaum. Kita ini berbilang kaum, kita mengamalkan cara agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam masa yang sama, isu-isu sejagat perlu diselesaikan secara berhemah, secara baik, tanpa berlakunya pergaduhan. Jadi, contoh lain antaranya isu air. Berapa ramai yang terpaksa catu air, meminta bantuan syarikat air untuk membekalkan air. Kalau tidak kerana sikap tidak bertanggungjawab oleh setengah pihak yang tidak bermoral, mencemarkan alam sekitar, sungai sehingga menjejaskan orang ramai untuk mendapatkan kualiti perkhidmatan air. Isu lain ialah perpaduan nasional. Di mana cara hidup kita yang kita raikan secara bersama-sama. Contohnya melalui jamuan rumah terbuka. Ini jelas menunjukkan bahawa terdapat keamanan sejagat yang dipupuk melalui perpaduan itu sendiri. Yang mana sikap hormat menghormati dan meraihkan kepercayaan tradisi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum sehingga mewujudkan keamanan dalam kehidupan rakyat Malaysia. Jelas isu keamanan sejagat dapat dijaga dan dipupuk oleh setiap rakyat Malaysia. Dan yang terakhir ialah kepentingan mempelajari moral, iaitu mengamalkan integriti nasional. Integriti lah. Integriti ni bermaksud sesuatu benda yang diberi tanggungjawab, benda yang diberi amanah atau tugas yang diberikan hendaklah dilaksanakan sebaik mungkin. Sebagai contoh, kamulah murid-murid. Di sekolah kamu dilantik sebagai seorang pengawas. Jangan kamu culas tanggungjawab yang telah diberikan. Kenapa saya kata begitu? Kerana kamu adalah insan yang dipilih dan diberikan tanggungjawab untuk
untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Sebagai contoh di sekolah. Di sekolah kita mempunyai pengawas, badan pengawas. Kita mempunyai agensi kelab pembimbing rakan sebaya. Kita mempunyai pengawal perpustakaan. Kita mempunyai pengawal koperasi. Dan juga setiap ahli jawatan kuasa dalam persatuan akademik, persatuan bukan akademik, kelab dan sukan permainan dan sebagainya. Ini adalah untuk bertujuan melatih murid-murid supaya mempunyai integriti, melaksanakan tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Dan sikap integriti ini bukan hanya untuk menjalankan tugas di luar, dalam sesebuah organisasi. Sikap integriti ini patut ada dalam diri sendiri, terutama hidup dalam sesebuah keluarga. Mungkin kamu adalah abang, mungkin kamu adalah kakak. Jadi kamu perlu berpegang teguh, okey? Kamu perlu berpegang teguh kepada agama dan nilai peraturan ketika dan bertindak laku dalam pelbagai situasi. Okey, kalau ibu bapa awak tiada di rumah tetapi ibu bapa awak telah memberikan awak tanggungjawab supaya menjaga adik, menjaga kebajikan adik. Jadi kamu kena jaga kebajikan adik. Seandainya kamu adalah seorang pelajar yang pintar, okey, ketika ketiadaan ibu bapa kamu di rumah, bagaimana kamu nak menjaga adik-adik kamu? Menguruskan adik-adik kamu di rumah. Kamu adalah anak yang besar. Adik-adik kamu masih kecil-kecil lagi. Dah tentunya kamu membantu ibu bapa kamu membasuh baju, mengemas rumah serta memasak dan menyediakan makanan untuk adik-adik kamu, menjamu selera untuk makan tengah hari. Sarapan, makan tengah hari dan makan petang sebelum ibu bapa kamu balik. Jadi itulah yang dinamakan sebagai integriti. Melaksanakan sesuatu tugasan dengan amanah, cekap dan boleh dipercayai. Tidak sesekali kamu culas ataupun korup, tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Serta membuatkan sesuatu kegiatan jenayah untuk melindungi kesalahan orang lain. Okey, itu adalah perkara yang tidak bermoral, yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh murid-murid. Baiklah, seterusnya kita pergi cara hidup bermoral lah. Bagaimana kita nak hidup bermoral ni? Kamu dah kenali moral, okey, kamu dah tahu dah amalan bermoral tu apa. Sekarang kita nak amalkan hidup bermoral. Macam mana kita nak hidup bermoral? Yang pertama sekali, yang paling mustahak ialah hidup bermoral mestilah kena beradab. Beradab ni bermaksud bersopan santun. Dari segi percakapan, dari segi perbuatan, okey. Dari segi perkara yang awak nak buat mesti beradab, yang tidak melukakan hati perasaan orang lain, yang tidak boleh menyebabkan orang lain marah, tidak suka terhadap tindak tanduk ataupun perbuatan yang kita buat. Itu tidak beradab. Beradab ni adalah sesuatu perkara yang disenangi oleh semua orang. Apa yang awak buat diterima oleh orang lain. Tak kiralah perbezaan umur, kaum, jantina dan sebagainya. Maknanya kata kamu melakukan sesuatu perkara, orang lain boleh terima. Okey, kita tengok perbuatan beradab di sekolah. Ini contoh gambar ya. Gambar di mana tiga orang pelajar murid, tiga orang pelajar berjumpa dengan guru. Okey, berbincang. Jadi, bagaimana penerimaan guru ini kepada muridnya? Apabila murid ini mengajak cikgunya berbincang bersama-sama. Pastilah sebagai seorang murid, kalau kamu tidak faham akan sesuatu perkara, kamu nak berbual dengan cikgu, kamu kena cakap dengan sopan. Bolehkah kamu bercakap dengan nada suara yang tinggi? Bolehkah kamu bercakap dengan kata-kata kesat kepada guru anda? Saya rasa tidak boleh. Memang tidak boleh. Kerana cikgu adalah orang individu yang mengajar kamu untuk menjadi seorang manusia. Bayangkan kalau mak ayah kamu cakap meninggikan suara ataupun menggunakan bahasa kasar-kasar, saya rasa kamu yang tak selamat. Kamu yang akan dikerjakan oleh mak dan ayah kamu atas sikap kekurang ajaran kamu, atas sikap tidak bermoral kamu kerana tidak menghormati orang tua. Jadi begitulah di sekolah. Kamu kena beradab. Nak berjumpa dengan cikgu menggunakan bahasa yang sopan, bercakap dengan baik, okey, serta tidak menyakitkan hati cikgu-cikgu anda. Okey, seterusnya kita pergi kepada bijak menangani stres. Saya tahu ramai murid-murid sekarang stres
stres di rumah, stres di sekolah. Okey. Di sekolah pula kamu stres kerana kamu tak berjaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Di sekolah pula kamu stres, kamu tidak berjaya menguasai pelajaran apa yang cikgu ajar. Okey, di sekolah pula kamu stres kerana kamu selalu dimarahi oleh guru-guru akibat sikap sambil lewa. Okey, sikap kamu yang sendiri kamu buat sehingga memberi kesan kepada diri kamu sendiri. Oleh itu, bagaimana kita nak mengatasi stres? Mestilah kamu mempunyai cara dengan berdisiplinkan diri kamu. Okey, disiplinkan diri kamu. Dengan cara erti kata lain, yang pertama kamu buatlah jadual hidup kamu sendiri di rumah. Okey, contohnya pelajar tingkatan 1 kalau kamu di sesi petang, latihlah bangun awal. Okey, jangan lewat pergi sekolah. Okey, kemudian buatlah kemas bilik. Bilik di dalam bilik tidur anda tu kena kemas, bilik belajar tu kena kemas supaya bersih dan senang awak nak belajar. Sama juga di dalam kelas. Okey, di dalam kelas awak stres, tak boleh belajar sebabnya kelas kotor, kawan main, kawan makan, sampah makanan buang kat dalam meja, kat bawah meja. Awak tak selesa nak belajar kerana nampak sampah yang kotor. Jadi, stres itu kamu kena atasi dengan bersihkan kelas itu terlebih dahulu bersama rakan-rakan murid dan barulah belajar secara selesa. Contoh persediaan awal. Sebelum nak pergi sekolah esok, siapkan kerja rumah yang cikgu beri. Buat latihan ulang kaji. Cikgu, latihan ni dah buat. Kenapa nak buat lagi? Saya selalu pesan kepada murid-murid, cikgu selalu pesan kepada murid-murid, buatlah banyak mana pun, 10 kali ke, 20 kali ke, bukan kerana nak suruh awak hafal jawapan, kerana nak kamu memahami, lebih faham, dan lebih faham. Bila kamu ingat, kamu akan faham. Dalam erti kata, apa jawapan yang kepada persoalan yang guru-guru awak tanya. Bagaimana cara nak menjawab soalan, bagaimana kamu nak kuasai dalam bidang bahasa, terutamanya membina karangan, okey, dan sebagainya. Okey, keluarga bahagia. Keluarga bagaimana kamu nak menangani stres. Itu cara hidupnya. Menangani stres tu terutamanya bagi murid-murid yang terlibat dalam masalah keluarga. So, kamu kena wujudkan keluarga bahagia. Walaupun ada masalah, okay, kamu sering bergaduh dengan adik-beradik, abang, kakak, bergaduh, asal jumpa gaduh, asal jumpa gaduh. Nak makan gaduh. Ataupun awak ada masalah dengan mak dan ayah awak. Ataupun masalah mak ayah awak membuatkan awak stres. Jadi, awak kena minta motivasi daripada cikgu-cikgu anda. Bukan daripada kawan awak. Kerana kawan-kawan ni kalau awak berkawan dengan pelajar yang baik, dia akan memberikan nasihat yang baik. Kalau awak berkawan dengan pelajar yang bermasalah, dia akan memberikan nasihat yang tidak baik kepada anda. Contohnya lari daripada rumah. Lari daripada rumah bukanlah satu perkara yang bagus untuk kita mengatasi masalah ini. Sebaliknya, awak mintalah hikmat nasihat kaunselor di sekolah anda supaya dapat menenangkan diri anda, supaya anda dapat mengambil cara untuk menyelesaikan masalah keluarga anda. So, hidup bermurid ini melatih kita untuk bijak menangani stres secara tidak langsung. Nampak tak? Dan seterusnya kita pergi kepada sikap suka membantu. Di rumah, kamu memang kena patut bantu ibu bapa kamu. Kamu memang patut bantu ahli keluarga kamu, adik-beradik kamu. Begitu juga di sekolah. Okey, kamu bayangkan kalau cikgu memberikan tanggungjawab kepada anda. Awak tengok situasi A dan B. Okey, situasinya ialah ketika kamu nak balik daripada sekolah. Okey, ketika kamu lalu di kawasan koridor luar kelas. Apa yang kamu nampak? Sampah. Apa yang perlu awak buat? Okey, cuba kita tengok di sini. Kalau kita bermoral, adakah kita boleh menendang sampah, kemudian buang sampah makanan kita? Kalau hidup bermoral, kalau kita nampak sampah, apa yang perlu kita buat? Okey, kita kena kutip sampah. Jadi kita tengok situasi A dan B. Adakah situasi A betul atau tidak dari segi moral? Jawapannya tidak. Okey, kerana perbuatan membuang sampah merata-rata tempat serta menendang sampah dan mengelakkan lagi sampah di laluan tempat orang nak lalu lalang untuk balik dan masuk kelas adalah salah, tidak baik dan tidak bermoral. Dan seterusnya perbuatan membantu cikgu-cikgu apabila nampak sampah kutip. Nampak sampah kutip, masukkan ke dalam tong sampah. Cikgu tak suruh kamu kutip sampah, masuk dalam beg bawa balik. Tidak. Cikgu suruh kamu kutip sampah, masukkan ke dalam tong sampah. Tujuannya supaya membantu warga sekolah, wujudkan kawasan sekolah yang bersih. Seperti mana kamu menjaga kebersihan rumah kamu, begitulah kamu menjaga kebersihan di sekolah. Seandainya kamu memang seorang pemalas untuk menjaga kebersihan, maka latihlah diri kamu untuk mengamalkan cara hidup yang betul. Dan
tepatlah, serta tidak menyusahkan orang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada integriti. Integriti tadi saya dah kata tadilah, okey, cara hidup bermoral tadi, contohnya kalau kamu diberi tugas ataupun dilantik sebagai seorang ketua kelas, peranan kamu untuk melaksanakan ketua kelas, mencatat pelajar yang bising, mencatat pelajar yang ponteng kelas ketika cikgu tiada dalam kelas. Okey, kamu kena integriti, jujur, okey, tak boleh bohong, tak boleh berpakat dengan kawan untuk menutup rahsia ataupun menipu guru akibat kesalahan murid, rakan-rakan murid yang lakukan sebelum ini. Contohnya murid ponteng kelas, cikgu PJK awak tanya, "Mana Polan Ben Polan?" Kamu kata, dia jumpa cikgu sound counselor, cikgu disiplin. Padahal ponteng hisap rokok kat tandan. Ini adalah salah satu pelajar yang tidak berintegriti. Okey, menyembunyikan perkara sebenar daripada pengetahuan guru. Jadi, kalau kita hidup bermoral, kita akan mereport ataupun membuat laporan kepada guru bertugas ataupun bahawa kawan kita ini ponteng. Okey, seterusnya menemati masa. Sekiranya kita berjanji, kita patutlah tepati masa. Contohnya kelas cikgu start pukul 10. Pukul 9.50 sepatutnya kamu dah get ready untuk belajar. Okey? Pukul 9.55 kamu dah keluarkan buku apa yang nak dibelajar. Okey? Pukul 10 dah ada dah kamu di dalam kelas untuk belajar. Lagi-lagi kelas selepas waktu PJK. Ramai dalam kalangan murid yang suka mengambil kesempatan untuk lambat masuk kelas. Dan ini bukanlah cara hidup bermoral. Sekiranya murid sengaja melewatkan masa dalam pelajaran kelas. Begitu juga dengan kamu dengan urusan kawan kamu, urusan dengan keluarga kamu. Masa itu sangat penting. Masa itu must. Jadi tolonglah tepati masa. Dan yang terakhir ialah bersikap jujur. Bersikap jujur ni ialah bersikap amanah lah, tidak menipu, tidak bohong, okey. Dan apabila ada kerja rumah yang cikgu suruh buat, kamu kena buat, jangan tiru kawan. Okey, tak faham, tanya cikgu. PM cikgu secara personal, WhatsApp ke Telegram ke, tanya cikgu. Okey, jadi itu adalah melatih kita untuk hidup bermoral. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada pembelajaran yang berikutnya, iaitu cara hidup tidak bermoral. Okey, cara hidup yang tidak bermoral. Sebenarnya terdapat banyak cara hidup yang tak bermoral seperti yang dalam buku teks lah. Dalam buku teks ni dibagi 6 sahaja, tetapi sebenarnya banyak. Antara contoh lain, vandalism, ragut, membunuh, merogoh dan sebagainya lah. Perkara yang takut untuk kita dengar dan kalau boleh murid-murid jangan lakukan. Baik, contoh hidup tak bermoral isu negatif di sini ialah gangsterism. Gangsterism ini adalah satu kumpulan besar yang dilakukan oleh pihak ataupun kalau murid remaja yang dilakukan oleh remaja yang mengikuti kumpulan geng, kumpulan pelajar yang bermasalah dari geng dia sendiri sehingga boleh menyebabkan suasana menjadi huru-hara, membimbangkan masyarakat. Jadi aktiviti ini tidak boleh anda sertai. Seterusnya, aktiviti membuli, kes buli dalam kalangan murid sangat-sangat tidak boleh dilakukan oleh murid-murid. Ini kerana kes jenayah boleh berlaku daripada kes membuli. Membuli ini bukan sekadar secara buli secara fizikal. Kamu tengok di sini. Ini secara fizikal ataupun bergaduh. Ni gangster bergaduh. Kalau membuli pula, nampak? Ni fizikal. Buli ni ada 3 jenis lah. Yang pertama, buli secara fizikal. Buli secara mental. Okey? Atau buli suruh buat-buat kerja. Itu contoh-contoh jenis membuli. Dan seterusnya ialah melepak. Tahu melepak? Melepak ni kalau kamu tak ada kerja, kamu duduk beramai-ramai dengan kawan awak kat tepi bus stop. Ke tepi bangunan, okey, sambil hisap rokok, berbual kosong dan sebagainya. Baik, awak tengok gambar ni gambar pelajar sekolah. Ini adalah aktiviti melepak. Dan perkara ini seharusnya tidak dilakukan oleh remaja kerana dia buang masa. Buang masa dan melakukan aktiviti tidak faedah. Mungkin murid akan tertanya, cikgu duduk je kot. Tapi dalam masa yang sama kamu lakukan perkara yang tidak faedah seperti merokok. Okey, menggunakan bahasa kesat ketika berurusan dengan murid-murid. Jadi secara tidak langsung melahirkan pelajar yang bermasalah dari segi akhlak dan moral. Seterusnya, perkara membazir lah, aktiviti membazir. Ni bagi anak orang kaya. Beli makanan, belanja kawan-kawan banyak tapi tak habis. Kesian makanan itu dibuang.
Okey. Kalau di sekolah, kebanyakannya murid-murid menggunakan kemudahan yang ada di sekolah tapi tak pandai jimat. Contohnya paip air. Awak menggunakan paip air tapi tak reti tutup. Kesian. Sekolah punya bil air yang tinggi. Begitu juga dengan kemudahan elektrik. Awak menggunakan kipas lampu tapi nak balik sekolah tak pandai tutup sebelum pulang ke sekolah ataupun nak keluar rehat. Jadilah pelajar yang berhemah dan bertanggungjawab terhadap perkhidmatan yang diberikan kepada anda. Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah dengan menutup swish-swish utama supaya tidak berlaku pembaziran. Seterusnya menipu. Okey. Menipu ni adalah satu perkara yang tidak baiklah awak buat. Kerana perbuatan menipu itu akan melahirkan seorang yang berbahaya lah. Kecil-kecil pandai menipu, besok besar pandai mencuri. Seterusnya mencuri lah. Cara hidup yang tidak sihat ialah mencuri. Kalau kamu dah biasa mencuri, lama-lama kamu jadi ketagih dan sehingga ke dewasa kamu akan terlibat dalam kumpulan geng merompak. Merompak ni contohnya rompak bank, curi bank, ragut, penyeluk saku. Ni adik-beradik keturunan mencuri. Orang tak perasan ataupun orang perasan ataupun orang tak sadar. Jadi ini adalah perbuatan jenayah yang melahirkan kes jenayah. Jadi perbuatan-perbuatan ini seharusnya dielakkan oleh murid supaya tidak berlaku kes jenayah. Jika kamu buat juga, murid-murid tolong insaf dan jangan buat lagi perbuatan tidak bermoral yang boleh merosakkan hidup murid-murid sendiri. Mari kita membuat latihan pendidikan moral. Baiklah, kita mulakan perbincangan soalan latihan. Kali ini cikgu nak kamu rujuk dalam buku teks pendidikan moral tingkatan 1, latihan pemulihan B, muka surat 33. Cikgu nak kamu jawab segera. Jadi, murid-murid boleh buka buku teks pendidikan moral tingkatan 1, buku teks anda lah ya. Baik, berdasarkan soalan ini cikgu nak kamu masukkan perbuatan-perbuatan. Kita baca arahan tu kena pasti perbuatan yang bermoral yang menunjukkan cara hidup bermoral, gariskan, dan cara hidup tidak bermoral. Gariskan perbuatan cara hidup tak bermoral dalam kehidupan kita. Maksudnya awak kena pasti yang mana bermoral, yang mana tak bermoral. Yang bermoral adalah isu yang positif, yang tidak bermoral adalah isu yang negatif. Tulis pilihan anda. Salin balik isu-isu ini ke dalam list cara hidup bermoral ataupun list ataupun senarai cara hidup tidak bermoral yang telah disediakan. Baik, kita terus jawab soalan. Yang pertama, boros. Boros ni apa? Boros ini isu apa? Suka membazir. Ada duit, belanja, habiskan. Guna air, tak erti nak jimat air, pengguna air. Guna hikmat tenaga elektrik, tak erti nak padam switch biar terbuka walaupun tak guna. Jadi, boros ni isu positif atau negatif? Negatif. Bagus. Baik, muafakat. Muafakat ni adalah salah satu sikap yang dapat melatih seseorang untuk bertoleransi, bekerjasama, hormat menghormati. Jadi ini adalah isu positif atau negatif? Negatif? Salah. Jawapannya muafakat itu adalah ciri hidup moral. Berbalah. Apa maksud berbalah? Berbalah ini bermaksud bergaduh. Ada pertingkelahan. Isu positif negatif? Negatif. Bagus. Bersangka baik. Bersangka baik ni maksudnya apa-apa berlaku kepada kita, kamu sentiasa berfikiran baik. Bersangka baik ni maksudnya berfikiran baiklah, tidak menganggap sesuatu yang buruk atau jahat kepada orang lain. Sentiasa menganggap kawan-kawan ataupun orang lain adalah melakukan perkara yang baik, bukan melakukan perkara yang sebaliknya sehingga kamu tak percaya pada orang itu. Maksudnya kamu percaya kepada orang itu, walaupun orang lain sentiasa menyalahkan orang itu. Jadi berbaik sangka ni adalah ciri hidup yang bermoral ataupun tidak? Bersangka baik ni adalah ciri hidup bermoral. Berbohong. Suka bohong cikgu. Bermoral ke tidak? Tidak bermoral. Seterusnya menjaga kebersihan. Sebelum masuk kelas awak jaga kebersihan. Betul ke salah ni?
Salah. Jawapannya betul. Okey. Pemalas. Cikgu bagi kerja rumah, tak buat. Tidur kawan. Cikgu suruh bawa buku, kamu tak bawa. Baik ke buruk? Betul? Mematuhi undang-undang. Ni apa benda ni? Contohnya cikgu bagi peraturan dan undang-undang. Kamu kena ikut tapi kamu tak ikut. Itu salah lah. Tapi dalam ni, kamu ikut, kamu buat. Jadi perkara baik ke tidak? Bermoral ke tidak? Isu negatif atau positif? Positif. Okey, bagus. Menipu. Menipu ni maksudnya berbohong. Sama macam tadi, berbohong. Jadi isu positif ke negatif? Negatif. Okey. Baik, seterusnya. Amanah. Maknanya jujur lah dalam melakukan tugas. Okey. Tak menipu. Okey. Jadi, perbuatan baik ataupun buruk? Ataupun isu positif, negatif? Positif. Okey, bagus. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perbuatan tolerans. Okey, ada tolak ansur antara kita dengan kawan-kawan kita yang lain. Yang berbilang kaum. Jadikah perkara ini tergolong dalam hidup bermoral ataupun tidak? Bermoral. Okey, bagus. Memfitnah. Memfitnah maksudnya menipu. Okey. Mendakwa seseorang melakukan kes jenayah. Kes yang salah. Contohnya, awak tipu cikgu awak cakap kawan awak ponting kelas. Padahal kawan awak ada di dalam kelas. Dia belajar, dia ulang kaji. Nampak? Itu namanya fitnah. Itu adakah perbuatan itu isu negatif atau isu positif? Isu negatif. Jadi isu negatif tergolong dalam isu tak bermoral. Jadi jawapannya apa? Hidup tak bermoral. Okey. Seterusnya, mencemarkan alam sekitar. Apa contoh? Buang sampah lagi. Bakar sampah secara terbuka. Lagi, tebang pokok. Jadi, perbuatan ini isu positif atau isu negatif? Negatif. Okey, jawapannya isu negatif lah. Cara hidup tak bermoral. Berjudi. Saya tahu kawan-kawan suka, kawan-kawan murid ni suka ada terlibat dalam perjudian. Sebenarnya boleh tak boleh? Tak boleh. Okey. Jadi isu positif ke negatif? Negatif. Okey, betul. Bermaaf-maafkan. Biasalah kawan kamu dengan kawan-kawan sentiasa bertelagah, sentiasa bergaduh. Jadi, kena buat apa? Say sorry dan tak buatlah lagi. So, tergolong dalam cara hidup bermoral. Baik, seterusnya berfoya-foya. Berfoya-foya ni digambarkan seolah-olah kamu ini seorang yang kaya dan suka berfoya-foya, mempunyai ramai wanita serta minum arak. Itu berfoya-foya. Jadi adakah perbuatan ini perbuatan yang bermoral? Isu positif ke isu negatif ni? Ya. Jawapannya isu positif. Salah. Isu negatif. Itu cari hidup yang tidak bermoral. Okey, berfikiran positif. Tadi berfikiran negatif. Berfikiran positif ni sentiasa fikir benda yang baik. Sentiasa fikir benda ke hadapan. Okey, sentiasa berfikiran waras. Jadi, cari hidup bermoral ke tidak? Ya, betul. Cari hidup bermoral. Okey, berintegriti. Ni melaksanakan tugas dengan dan bertanggungjawab serta tidak mengamalkan rasuah. Jadi, tergolong dalam mana? Isu positif. Bagus. Okey, bersengketa. Bersengketa ni bergaduh lah. Okey, bertelagah antara kawan-kawan. Kita dengan kawan-kawan lain. Adakah dia isu yang positif atau negatif? Positif. Salah jawapannya. Cara hidup yang tak bermoral ataupun isu negatif. Berbudi bahasa. Budi bahasa ni bersopan santun lah. Bercakap dengan sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa kesat. Jangan meninggikan suara kepada cikgu anda. Jangan meninggikan suara kepada ibu bapa anda. Jadi ia adalah tergolong dalam cara hidup tak cara hidup bermoral ataupun isu positif. Baiklah murid-murid, kita pergi ke pembelajaran yang terakhir. Kali ni cikgu nak kamu cuba jawab latihan ini lah. Ini adalah latihan penilaian yang terdapat di dalam buku teks anda, buku teks pendidikan moral tingkatan 1. Jadi, apa yang perlu boleh buat? Tulis jawapan yang betul berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, tindakan bermoral. Okey, apa kamu kalau ada kat sini, apa kena kamu kena buat dan kebaikan kepada setiap gambar yang ada dalam soalan ini. Baik, kita bincang bersama. Soalan yang pertama, apa tindakan kita, tindakan bermoral ni, apa yang perlu kita buat? Macam mana kita nak hidup bermoral dalam situasi kita belajar bersama-sama ataupun bermesyuarat dengan rakan-rakan, kumpulan. Apa yang perlu kita buat? Bagaimana kamu nak buat berbincang dengan rakan-rakan ketika mesyuarat ke, belajar dalam kumpulan ke dan sebagainya. Kita tengok jawapan.
Yang pertama, menggunakan kata-kata sopan ketika berbicara. Nak bercakap dengan kawan-kawan, gunakan kata sopan. Jangan kurang ajar dengan kawan-kawan. Jangan suka mengejek kawan-kawan. Kerana perbuatan itu boleh menyebabkan tercetusnya konflik dan juga menyebabkan pergaduhan. Sama juga, selain kamu bercakap dengan menggunakan perkataan yang sopan, kamu kena jaga perlakuan dengan sopan. Menjaga perlakuan ketika belajar ataupun perbincangan ataupun bersyarat bersama rakan-rakan. Okey. Yang seterusnya, sentiasa bertoleransi dan prihatin akan masalah rakan. Jika sesuatu dalam perbincangan ataupun study group kawan tak faham, okey, kamu kena prihatinlah akan masalah kawan. Kawan tak faham, dia tanya kamu. Bagi kawan-kawan yang mahir dalam sesuatu pelajaran, boleh tunjukkan, pergi tunjuk ajar. Jadi apa kebaikannya kepada kumpulan? Yang pertama, ahli kumpulan dapat mengeratkan hubungan persahabatan. Setiap orang dalam kumpulan itu dapat wujudkan hubungan persahabatan yang baik. Walaupun kawan kita berbilang tahun. Okey, yang kedua, kebaikannya ialah kumpulan dapat melaksanakan tugas dengan cekap. Cekap ni maksudnya awak melaksanakan tugas dengan mahir. Apabila mahir melakukan sesuatu tugasan yang diberikan, maka wujudlah semangat ataupun nilai ataupun perbuatan integriti itu. Jadi orang mudah percaya. Walau bagaimanapun, seandainya kalau anda cekap tapi mengamalkan sikap tidak bermoral seperti tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka ia tidak Okey, kita tengok soalan situasi yang kedua. Yang ni situasi yang kedua lah, hadap hidup berjiran. Hidup berjiran ni orang India, ini orang India, ni orang Cina lah. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, apa yang perlu kamu buat lah seandainya kamu ada di dalam gambar ini, ya. Yang mana kamu dan kawan-kawan jiran kamu tu adalah kaum yang berbeza. Apa tindakan bermoral kita? Yang pertama, yang paling mustahak sekali ialah tegur jiran kita. Say hi, sudah makan, apa khabar? Ini makan apa? Tegur jiran kita walaupun jiran kita tu orang tua ke, pakcik ke, kawan ke, sebaya ke, tegur. Yang kedua, hormati jiran. Kalaulah jiran kita itu buat majlis makan-makan ke, ataupun dia buat perayaan agama ke, kita kena hormat mereka. Kerana mereka adalah jiran kita. Dan yang ketiga ialah sentiasa prihatin. Okay? Memberikan makanan kepada jiran dengan ikhlas. Ini dua benda yang berbeza lah. Prihatin terhadap masalah jiran. Contoh kalau jiran menghadapi kesusahan. Itulah adalah arti kata ahli keluarga jiran tiba-tiba kemalangan. Okay, masuk hospital dan baru balik daripada hospital. So sebagai jiran, kita dapat tahu dan kita kena menziarahi jiran. Nampak? Prihatin dengan menziarahi jiran. Okay, memberikan sumbangan. Okay, ni yang satu lagi memberikan makanan kepada jiran dengan ikhlas. Contohlah, okay, bagi makanan. Okay, masak bagi makanan. Okay, kalau awak suka sangat nak bagi makanan kepada kawan awak yang Muslim, kemudian salah satu lagi kawan awak yang Muslim itu adalah jiran awak, jiran sebelah. Okey, boleh. Kamu tak masak, kamu belikan makanan daripada kedai yang halal. Kemudian beri jiran anda untuk jamu selera. Jadi itu adalah tindakan yang Okey, apa kebaikannya kepada jiran? Yang pertama, mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan jiran. Nampak? Hidup berjiran pun dapat mewujudkan perpaduan. Bukan anda dengan kawan-kawan awak di sekolah, wujudkan perpaduan. Tapi di kawasan kemudahan, kawasan kediaman kita pun boleh wujudkan semangat perpaduan. Seterusnya, hidup kita akan aman, damai. Jadi itu adalah contoh soalan yang kedua lah. Okey, contoh jawapan yang ketiga. Ni apa? Perbuatan kita lah ketika kita sedang perhimpunan. Okey, nak datang sekolah perhimpunan. Apa perlu kita buat? Okey, tindakan bermoral yang pertama, pelajar buat apa? Okey, bila kamu dengar waktu perhimpunan, tolong dengar dan fokus masa perhimpunan rasmi sekolah. Ketika cikgu sedang berucap. Okey, ketika nyanyian lagu negaraku, lagu negeri dimainkan dan lagu sekolah dimainkan, tolong nyanyi dengan semangat. Tolong hormati lagu kebangsaan, lagu negeri, lagu negeri masing-masing dan juga lagu sekolah. Hormati. Jika tidak, itu adalah perbuatan yang tidak bermoral. Okey, jawapan lain yang kita boleh bagi ialah tidak berbual semasa cikgu menyampaikan ucapan dalam majlis perhimpunan rasmi sekolah. Tadi dengar, kemudian jangan berbual. Okey. Kemudian yang ketiga ialah mencatat amanat yang disampaikan oleh guru. Waktu guru menyampaikan maklumat yang penting, murid-murid perlu
catat dalam buku catatan sekolah. Jika adalah sekolah ada berjual buku catatan di koperasi, kamu ada beli, tujuannya untuk kamu catat ketika waktu perhimpunan rasmi. Jadi kamu kena catat supaya kamu buat apa yang cikgu suruh. Okey, itu tujuan dia. Dan kebaikan dia apa? Murid dapat maklumat yang disampaikan oleh guru. Ini tidak jika kawan berbual, kamu kat belakang berbual, and then bila cikgu cakap kamu tak dengar. Kemudian kamu tak tahu apa maklumat yang disampaikan oleh guru. Jadi dah membuang masa kamu, dan tidak perbuatan itu tersebut merugikan murid itu sendiri. Seterusnya, melahirkan murid yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan atau amanat yang telah diberikan oleh guru. Yes, secara tidak langsung murid-murid dapat melaksanakan tugasan ataupun arahan yang disampaikan oleh guru anda ketika mesyuarat pula, ketika perhimpunan rasmi sekolah. Setiap hari ada perhimpunan. Jadi ada satu hari perhimpunan rasmi. Jadi masa itulah yang kamu kena catat. Dan setiap hari pun apa-apa ucapan yang diberikan kamu, kamu dah kena ada standby buku catatan untuk catat apa maklumat yang disampaikan oleh. Kebaikannya ialah kamu menjadi seorang yang prihatin, sentiasa peka terhadap amanat yang diberikan, dan kamu boleh mengamalkan amanat yang diberikan. Okey, tindakan memoral yang keempat. Okey, ini bagi masyarakat lah, tak kisah siapa yang sakit kat hospital ke apa ke, apa tindakan memoral kita, iaitu memberi sumbangan dan bantuan kepada pesakit. Lagi-lagi golongan orang tua kan, ataupun golongan warga emas, ataupun golongan orang upaya, bagilah sumbangan bantuan. Okey. Yang kedua, menggembirakan anak-anak golongan kurang upaya. Contohlah kalau anak-anak golongan kurang upaya ini sakit, terlantar. Okay? Jadi kita sebagai seorang manusia biasa, kita bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan mereka dengan menggembirakan dia. Buatlah program amal bakti bersama-sama guru anda. Buatlah sketsa ke apa ke untuk kita buat mereka rasa gembira. Dan yang ketiga, memberikan semangat supaya meneruskan kehidupan seperti biasa. Biasalah orang sakit ni takut nak mati kan. Jadi stres, sakit ni boleh menyebabkan mati. Bagi semangat supaya dia dapat melawan penyakit, supaya dia dapat, masyarakat dia dapat menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Dapat menjalani kehidupan dengan baik daripada contohnya kalau ada kawan-kawan kita jiran-jiran kita ataupun orang lain, kenalan-kenalan kita terlibat kemalangan. Okey. Jadi kita kena berikan kata-kata semangat supaya dia kuat untuk menjalani kehidupan dia yang sekarang ini dalam sakit, supaya dia cepat sembuh. Itu tugas kita lah, tanggungjawab kita dalam melakukan perbuatan bermoral di saat-saat kawan-kawan kita ataupun masyarakat ataupun jiran tetangga memerlukan khidmat kita. Okey, apa kebaikan kita melakukan ini semua? Okey, yang pertama, meringankan beban masyarakat, anak-anak ataupun sesiapa saja yang menderita sakit, yang terlantar di hospital. Okey, yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan semangat kepada sesiapa saja untuk sembuh daripada penyakit. Kadang-kadang selalu keluar kat berita, dekat cerita-cerita TV, berita bersamamu ke apa ke, pesakit leukemia, pesakit kanser. Okay? Jadi mereka macam 50-50 nak hidup. So saat inilah kita bantu cheerkan hidup mereka supaya mereka kuat. Okay? Masyarakat ini kuat untuk hidup menghadapi ujian sakit itu supaya mereka sembuh daripada penyakit. Okeylah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran cikgu. Cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan tadi. Siapa yang salah, tolong buat pembetulan di buku tulis anda. Buat sekali saja pembetulan yang mana salah. Okey, murid-murid jangan lupa tolong like, share dan tekan button subscribe.